Hai, apa kabar semua kawan-kawan yang sedang menonton YouTube sekarang ini? Saya nak menceritakan kisah adik saya pernah terkena sihir. Okey, ceritanya begini. Pada mulanya, perjalanan kami dari Miri menuju ke Mekah, Sarawak. Jarak perjalanan masa itu 800 km. Masa itu kami pergi Mekah sebab nak datang ke majlis kahwin anak sepupu kepada sepupu saya, iaitu anak dia nak kahwin. Setelah sampai di lokasi, iaitu di kampung Telian, kami turun dari kereta. Masa itu saya dengan mak, adik saya dan ayah tiri naiklah ke rumah makcik saya, iaitu kakak kepada mak saya tu. Namun masa itu bini sepupu saya cakap tak ada bilik kosong kat rumah itu, kat rumah tempat sandingan tu, tempat kahwin, tak ada kosong sebab masa tu orang tengah mengatur pelamin. Jadi dalam rumah tu ramai orang, jadi tak ada tempat untuk menyimpan barang-barang kami, iaitu beg baju. Lepas tu masa itu lalu bini sepupu suruh ikut dia ke rumah seberang jalan. Kita kena melalui kemah orang kahwin. Masa kami nak ke seberang, sebab masa tu ada rumah lagi kat seberang, rumah peninggalan. Ini rumah orang yang dah baru meninggal lah masa tu. Masa tu sepupu saya pernah jaga dia, mana orang tua tu tak ada anak, jadi rumah tu dia wariskan lah kepada dia. Jadi rumah tu lah tempat kami menginap masa tu. Masa tu kami masuk ke rumah tersebut. Rumah yang kami disuruh untuk menginap ni, sebenarnya pemilik dia baru meninggal. Tadi saya baru sebut. Saya tengok skrip. Masa itu kami tidur lah dekat situ. Masa itu bini sepupu tanya nak tinggal berapa hari. Satu bini sepupu saya cakap lah, nak bila korang balik. Jadi saya cakap masa tu hari Selasa, tapi masa tu kami balik betul lah hari Selasa kami balik. Hari Rabu kami balik. Lepas tu bila semua saya cakap, oh macam tu. Dia cakap lah, rumah sini lah tempat korang tidur. Kalau dekat atas tak ada tempat tidur. Jadi kami okey je lah, kan tu rumah orang. Jadi kami tidur lah dekat rumah tu. Lepas tu dari hari pertama sampai hari keempat, saya dan adik masa tu memang makan angin sakan lah. Kita pusing-pusing satu bandar Mekah. Kadang-kadang mak saya ikut. Hari pertama dan kedua kita hanya duduk dalam rumah. Mereka suruh menginap tu, kami duduk lah, kami tengok TV. Masa waktu siang tu kami jalan pusing-pusing. Jadi memang tak selesa lah masa tu, sebab orang dari kemah selalu masuk rumah tu dan kita tak kenal mereka. Mereka naik sebab nak ambil barang, nak digunakan untuk memasak. Barang-barang dari bawah, barang dari bilik tu, dari rumah tu
kan ada air kotak mineral dan banyaklah barang untuk pakai mereka masak. Masa tu adik saya dan saya memang minumlah air dalam rumah itu, air dalam peti ais. Masa hari kedua tu malam orang dah karaoke. Sebenarnya saya tak selesa lah solat di rumah. Saya memang solat dekat rumah tu, tapi kalau kita solat tempat yang ramai orang memang tak selesa lah. Sebab dekat situ majoriti hanya minoriti saja Islam, kebanyakannya bukan Islam. Jadi masa tu mereka tak peduli lah kita solat ke, kita solat ke apa ke, mereka akan, kalau mereka nak karaoke, mereka karaoke, mereka tak peduli. Jadi masa tu saya tak selesa solat di rumah tu sebab orang ramai keluar masuk dan bunyi muzik orang karaoke. Okay. Lepas tu hari ketiga orang dah buat kenduri masa tu. Adik saya mula kerap kencing masa tu. Dia memang masa tu saya tak tahu dia kerap kencing. Saya tak perasan pun. Adik saya cakap dia masa tu dia kerap kencing lah. Lepas tu dia diam je. Dia tak cakap apa-apa, tapi dia nampak lah macam dia sedih lah macam tu. Biasa dah kalau kita terkena yang macam tu, memang saya tu akan mainkan perasaan kita. Dia akan mainkan apa tu, sentimental kita. Ada saya cakap dia minum masa tu satu botol air cola, rasanya air itu air rasanya masa tu air orang yang masak bawah tu lah, yang tuan-tuan masak tu, mereka simpan air cola tu dalam peti ais. Dia cakap air cola itu pahit, terasa pahit. Jadi pada hari ketiga sampai kita balik rumah, adik saya kerap kencing masa tu. Dia nampak murung dan sedih. Kan dia kencing kerap. Sampai kemudian dia terasa ngilu lah sebab kencing. Masa tu pun saya dapat rasa aura sedih adik saya. Jadi saya masa tu mengambil keputusan untuk ruqyah dia lah. Saya mengambil keputusan untuk ruqyah dia. Masa tu dia merasa masa saya ruqyah tu dia merasa kosong perut tu masa saya membaca surah. Kalau ruqyah kita gunakan ayat Al-Quran, dimulakan dengan Al-Fatihah, lepas tu surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 4, lepas tu ayat seterusnya surah As-Saffat yang was-saffati safa tu ayat 1 hingga 10, Al-Baqarah 284, 286, sampailah 3 kul. Jadi masa tu saya baca dan perut dia masa tu rasa panas. Kemudian dia iaitu zakar dia terasa seperti ada sesuatu yang bergerak masa saya ruqyah. Dan adik saya masa tu setelah saya selesai ruqyah, jadi untuk rawatan last dia saya gunakan sentuhan dalam ruqyah. Lepas tu saya baca ayat-ayat tu, ayat 3 kul saya baca. Lepas tu saya tarik dari perut ni, sampai mulut, saya tarik macam ni. Lepas tu racun saya tu keluar dengan jin-jin dia.
keluar habis, alhamdulillah. Masa tu adik saya sembuh. Masa tu juga segala puji bagi Allah. Okey, kata-kata nasihat dari saya, kalau kita nak minum di majlis orang kahwin, kalau air tu dekat meja kita masa kita makan, kita jangan tinggalkan air tu, kita habiskan terus. Kalau kita nak ambil lagi, kita ambil lah. Kan dekat majlis orang kahwin ada macam bekas, ada macam pipe, beli pipe. Okay. Masa kalau ke majlis orang kan, kalau habis air, kalau ada air tu kita minum habis, jangan tinggal-tinggal dekat meja. Dekat mana pun, kalau kita nak makan kat restoran ataupun kita keluar dengan orang yang kita baru kenal, kita buat macam tu juga. Sebab biasanya tukang sihir akan menggunakan air, medium air untuk menyihir kita. Jadi berhati-hatilah. Masa tu saya rasa adik saya masa tu dia terminum air yang telah dimentera sihir kan orang. Alhamdulillah sampai dekat Miri malam keesokannya ataupun saya lupa. Masa tu saya habis ruqyah, saya keluarkan macam sihir dengan jin laknatullah, jin syaitan tu. Masa tu adik saya sembuh sepenuhnya. Dan okey, nasihat saya sebelum nak minum air, kita baca doa bismillah. Cukup dengan bismillah pun boleh. Kan Rasulullah bersabda, mulakan sesuatu dengan bismillah, lepas tu diakhiri dengan alhamdulillah. Dan ada hadis juga cakap, siapa yang baca bismillah, maka syaitan tidak akan mengikut dia makan. Dan kaedah itu zikir peninding. Kita makan zikir peninding ini, kita ikhtiar, so tiada dalil. Kita ambil dari, memang ada dalil, tapi bukan dibaca masa kita makan, tapi kita boleh amalkan jika di tempat-tempat yang ada unsur-unsur, yang ada kuasan panas, orang cakap kuasan yang ada sihir. Bacalah bismillahillazi la yadurru mahasmihi sayun fir'ad wala fis sama'i wa sami'ul alim. Baca zikir itu sebanyak 3 kali ataupun 9 kali, lepas tu baru makan. InsyaAllah kalau dalam bekas yang ada sihir, kalau gelas dia boleh meletup, ataupun tiba-tiba tumpah. Kalau kita minum, dia akan tiba-tiba tumpah. Kalau nasi dia akan retak, macam tu lah. Itulah zikir-zikir pendinding supaya kita tak terkena sihir. Dan berdoa, ya Allah, hancurkanlah orang yang ingin menghancur kami. Doalah macam itu jika kita nak pergi ke mana-mana. Dalam solat, ya Allah, kami ingin pergi satu tempat ni. Jika di tempat itu ada orang jahat, berniat jahat ingin menghancur kami, kau hancurkanlah mereka. Macam tu, insyaAllah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu saja
kisah yang saya ingin ceritakan dan zikir-zikir pelindung. Okey. Bye. InsyaAllah amalkan zikir pendinding, zikir pagi dan petang juga. Okey, bye.